Nah, jadi apakah nanti kalau bawa mengganggu termasuk kita berdosa ke apa macam tu? Yas'al an auladihi as-sighar lam yablughu idza hu yurid ila al-masjid hal yahmil ma'ahu auladuh liyurabbiyahum ala hudur masajid, lakin kama araftum anna as-sighar idza dakhala al-masajid yushawishun ala al-hadir fa kayfa al-makhraj kayfa ra'yukum hadha? الأولاد يقول العلماء حكم دخول الصبي إلى المسجد إذا كان الصبي مميز يجوز دخوله إلى المسجد، وإذا كان غير مميز لا يدخل للمسجد لأنه ربما يكون فيه نجاسة، قد يكون في ثيابه نجاسة، فإذا كان ضروري يمكن أمه تجلس في ما يسمونه حريم المسجد، لأنه تجد عندكم في المساجد هنا في ماليزيا موجود مثل مكان للجلوس خارج المسجد، يمكن تجلس هناك عند المكان الذي معد للجلوس خارج المسجد، لكن داخل المسجد إذا كان الصبي غير مميز الفقهاء يمنعون من دخوله، وخاصة إذا كان فيه نجاسة. وإذا كان مثلا متيقن أنه لن يلعب يجعله أمامه لا بأس بذلك شيء، لكن الأفضل أنه لا يدخل إلا إذا كان مميزا. Jadi kata Tuan Syekh, para ulama memberitahu bila kita nak pergi ke masjid membawa anak-anak kita bersama ke dalam masjid, syaratnya anak-anak itu mesti telah tamyiz walaupun belum balik. Dah tamyiz tuan-tuan, tamyiz biasa umur 7 tahun beberapa tahun macam tu lebih kurang dah tamyiz. Jadi maka dibenarkan anak-anak yang setelah tamyiz masuk ke dalam masjid. Adapun anak-anak yang belum tamyiz baru 2 tahun ke 3 tahun, kadang-kadang dia nak buang air, main suka hati buang air, maka dilarang oleh para fuqaha tidak boleh bawa masuk dalam masjid. Kenapa tak boleh bawa masuk dalam masjid? Kerana dikhawatirkan menajiskan kawasan solat, tuan-tuan. Itu aja penyebab dia, dikhawatirkan. Jadi hadirin hadirat, lantas kalau saya terpaksa juga bawa anak saya yang belum tamyiz ke dalam masjid, macam mana? Maka hendaklah si suami masuk dalam masjid, isterinya mungkin jaga dulu dekat bahagian luar. Biasanya sekarang di banyak-banyak tempat masjid-masjid telah disediakan wakaf-wakaf ataupun tempat-tempat yang bukan ruang solat, betul tuan-tuan. Atau bawa-lah anak-anak kita di situ kalau belum tamyiz. Tapi kalau dah tamyiz dibenarkan bersama-sama dengan kita di dalam masjid. Lau al-mumayyizun khalas dia dukul masjid, lakin yatakallamun hal ya'sam awal itu. لا يربيه لا يتركه بعد ذلك، لا يكفي إدخاله إلى المسجد. أدخله إلى المسجد وعرفه آداب المسجد وإلا يأثم. Jadi bila kita anak-anak yang dah tamyiz tu, kita boleh bawa masuk sekali ke dalam masjid bersama-sama dengan kita, tapi dengan syarat kita kena ajarkan dia adab-adab dalam masjid. Nak, kau jangan bising dalam masjid. Nak, kau jangan begitu. Cara macam mana? Suruh dia duduk depan kita, tuan-tuan. Suruh dia duduk depan kita. Kalau dia nak bercakap apa, kita tak boleh banding dia. Tapi ada kata kita bawa anak kita ke dalam masjid, tapi kita biarkan anak kita kat belakang, walaupun dah tamyiz, dia bising, maka kita dikhawatir akan berdosa, tuan-tuan, kerana anak kita mengganggu orang-orang solat. ولهذا الفقهاء رضي الله تعالى عنهم في صلاة الجماعة يقسمون الصفوف إلى 3 أقسام. أولا البالغين، الرجال البالغين في الصف الأول، بعد صفوف الرجال الصبيان المميزين. الصبي المميز صلاته صحيح، الصبي المميز يكون في الصف الثاني أو بعد الكبار، بعد البالغين سواء في الصف الثاني أو الثالث أو غيره. بعد الصبيان النساء، فالنساء يكون في الصف الأخير، لكن أولا الكبار البالغين ثم المميزين ثم بعد ذلك صف النساء. Kerana itu para ulama-ulama fiqh memberikan aturan salat di dalam masjid kepada 3 bahagian. Saf yang terawal, saf 1, saf 2 yang terawal ke apa ke, maka diperuntukkan khusus untuk mereka-mereka yang dah berakal, yang telah akil balik, yang telah akil balik, khususnya orang tua ataupun remaja-remaja yang telah akil balik. Itu bahagian pertama. Bahagian kedua diperuntukkan untuk kanak-kanak yang telah memayyiz, telah tamyiz walaupun belum akil balik. Kerana anak-anak yang telah tamyiz, dia tahu nak makan tangan mana, nak cebok tangan mana, macam tu contoh tuan-tuan yang telah tamyiz, solat mereka tetap sah. Maka mereka tahu di bahagian kedua. Supaya apa dia? Supaya tidak bersama-sama dengan golongan awal, kerana dikhawatirkan akan mengganggu. Saf yang ketiga, bahagian yang ketiga adalah untuk kaum wanita. Qala al-ulama wa hadha at-tartib idza hadaru kulluhum ila al-masjid daf'a wahida في وقت واحد، إذا نقدم الكبار ثم المميزين ثم النساء. أما إذا كان المميز سبق إلى الصف
السابقون السابقون، لماذا أنت الكبير متأخر؟ فيأتي الصبي المميز مبكرا وجلس في الصف الأول، وبعد يأتي الرجال البالغين، أنت صغير تأخر، يؤخر الصبي المميز ويجلس مكانه. إذن أنت البالغ تصلي في مكان مغصوب، ليس لك ثواب الجماعة. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, ini cara pengaturan saf itu kata ulama. Kalau masuk masjidnya serentak, datangnya sama-sama tepat waktu datangnya. Maka bila semua dah datang serentak, barulah diaturkan ini untuk yang tua-tua, untuk yang dah akil balik, ini baru untuk anak-anak kecil tamyiz, itu baru perempuan. Tetapi hadirin hadirat, andai kata datangnya tak sama, yang datang yang awal budak-budak sekolah, budak-budak yang darjah 3, darjah 4 tu datang awal, datang masjid. Maka bila datang masjid, dia pun duduk kat saf awal. Kamu pak tua, itulah dah berumur tua tapi datang masjidnya lambat. Contoh, itulah. Kamu pak ustaz, walaupun ustaz tapi datangnya lambat. Datang lambat pak ustaz. Tiba-tiba datang ke masjid, orang solat, ada budak kecil, beri belakang kau budak-budak, belakang main jauh-jauh. Macam tu. Kamu pun ambil tempat dia. Dia ambil tempat si budak tu, kamu pun solat Allahu Akbar. Solat berjemaah tuan-tuan. Bagus solat berjemaah, tapi tuan-tuan, main jemaah kamu tak ada pahala. Kenapa? Kamu telah jadi perampas. Kamu telah merampas tempat anak kecil tersebut. Fasabiqun sabiqun. Orang yang awal diberi awal. Kamu kalau nak di saf awal, kamu kena datang awal, dia datang lambat. Tiba-tiba datang lambat, tengok ada budak kecil. Oh, ni budak kecil ni kena main belakang-belakang. Kamu jadi kalah, tak boleh tuan-tuan. Jadi itu caranya seperti itu, pengaturan safnya. Wa hunaka qaulun 'inda Syafi'iyah, qal la naj'al as-sibyan saf thani. الصبي لا نجعله في الصف الثاني، لأن لو جعلناهم في الصف الثاني ربما يتكلمون في أثناء الصلاة، أو كل واحد يمزح مع الآخر، هكذا يمزح يضربه في رأسه ثم يصلي. لا، قال بعض الفقهاء نجعل بين كل كبيرين صبي، واحد كبير صبي كبير بالغ، ثم تجعل بينهم صبي مميز حتى لا يمزحون مع بعضهم البعض، كما تشاهد حتى الطلاب الصغار والمميزين حتى في المعاهد تجدهم يصلون ثم كل واحد يمزح مع الآخر أثناء الصلاة، لم يجد وقتا للمزاح إلا في الصلاة. Mumayyiz. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, walaupun begitu ada juga pendapat yang mengatakan anak-anak kecil itu, budak-budak ini kita tak jadikan mereka saf kedua, tak tuan-tuan. Maka cara dia yang terbaik adalah kita solat, ini budak-budak kecil, taruh setiap anak kecil itu ada orang dewasanya. Tidak ada orang anak kecil, ada orang dewasa. Kenapa? Karena kalau mau khusus mereka bagian saf kedua. Yang tua-tua, yang alim-alim semua kat depan. Akhirnya apa dia? Puak-puak yang buat main ni akhirnya dah jumpa kawan dia, tambah menjadi main dia. Tambah bising tuan-tuan. Karena itu jangan buat macam tu. Jadi apa dia? Kita asing. Ini orang tua ada satu, ini budak-budak. Orang tua satu budak-budak. Jadi mereka apa dia? Mereka tidak mudah untuk bermain-main. Mereka tak berjumpa dengan kawan-kawan mereka. Karena budak-budak ni kadang-kadang mereka tu macam kat rumah tak bermain pula. Macam tak ada futsal pula tak bermain. Macam tak ada taman untuk bermain-main pula tuan-tuan. Jadi mereka nak main hanya dalam solat saja. Waktu solat paling seronok dia main tu tuan-tuan. Karena itu kita aturkan solatnya seperti itu. Gilir-gilirkan dengan yang dewasa insya-Allah. لهذا قال الإمام الدميري فائدة وضع الصبي بين بالغين بين كبيرين فائدتين. أولا حتى لا يلعب في الصلاة. الفائدة الثانية حتى يتعلم من الكبير الصلاة، يستمع ماذا الكبير يقرأ، كيف يركع، كيف يعتدل، فيتعلم منه الصلاة بالفعل. Jadi yang berpendapat seperti itu adalah Imam Ad-Damiri rahimahullah. Imam Ad-Damiri rahimahullah bagi tahu, kalau kamu atau saf seperti yang saya syorkan tadi, selang-seli anak kecil dengan orang dewasa itu, ada dua faedah. Yang pertama faedahnya mereka tak dapat bermain kerana sebelah mereka pak tua. Itulah, kalau sama dia bermain, tapi bila ni orang tua, selang-seli, maka mereka faedah yang pertama mereka tak bermain-main. Nombor dua, faedah dia apa dia? Si anak kecil itu boleh mendengar bacaan daripada pak tua yang ada di sebelah dia. Dia dengar, oh pak cik ni baca sekian. Jadi cara tak langsung dia tahu cara bacaan Al-Quran, cara sebutan yang betul, solat yang betul macam mana, tidak bergerak-gerak, dan dia dapat faedah belajar kerana dia dikelilingi, dia diapit oleh orang-orang yang telah dewasa. Allah Subhanahu wa taala alam.